بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga PKIL KWSP, InsyaAllah kita akan mulakan kuliah dalam seminit 2 sahaja lagi. Menanti kehadiran viewer yang lain untuk terus menyertai kuliah kita daripada mula, kerana kita buat pengajian berkitab. Sebelum tu saya nak bawa satu nasyid mengajak kita belajar. Mari belajar, mari beramal. 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 Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Seluruh warga kerja KWSP yang bersama pada ruang kuliah pengajian fiqh salah pada hari ini, barisan usia, penganjur, technician dan semua warga kerja KWSP yang bersama, dan para tetamu-tetamu yang lain, penonton-penonton yang lain, yang semuanya kita harapkan dalam rangkuman kasih, rahmat, sakinah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan pengajian pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab, khususan di hadhil jilsah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi bernyawa, bernafas, masih boleh mencipta langkah-langkah baik dalam kehidupan kita. Boleh mencetak rahmat atau celaka dalam hidup kita. Ya, kita masih ada ruang kesempatan untuk menarik rahmat Allah dalam kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Apatah lagi dengan kehadiran kita pada ruang-ruang yang dijanjikan rahmat sebagaimana ruang ilmu ini. Jadi berbahagialah tuan-tuan, ya, dan berbanggalah dengan diri sendiri atas keupayaan kita mencari ruang-ruang sebegini dalam kehidupan kita. Ini keperluan roh kita, kemudahan rohani kita. Kita perlu hidup dengan kasih Allah agar kita selesa menghamba padanya, kita selesa berbuat baik, kita selesa melakukan taat, kita selesa tinggalkan dosa dan maksiat, dan itu semua berpunca, bersumber, ya, asas tenaganya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi di sini ruangnya, ruang majlis ilmu, kita mencari keberkatan hidup, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang masih ada. Ya, hari demi hari kita dengar ada orang pergi dan mati, ya, tapi belum kita lagi. Jadi apa kata kita usahakan sesuatu yang boleh mengundang rahmat Allah dalam kehidupan ini, dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Sebenarnya selawat dan salam penuh kasih dan cinta untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi yang selalu menyebut nama kita. Nabi yang sebelum kita lahir pun telah memuatkan pahala untuk kita. Mana tidaknya baginda pernah berkorban 2 ekor kibas, dan salah satunya dia katakan ini pahalanya dihadiahkan untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bergelar umat Muhammad, dia dah ada pahala korban seekor kibas. Begitulah kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita buat tak kisah dengan dia. Yang kita tak kenal sangat dengan dia, tapi insya-Allah warga KLPC semua kenal nabinya, ya, cintakan rasulnya, dan selalu berutus selawat tanda ingat pada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi, ya, rutin mingguan kita insya-Allah bertemu di sini, dan dengan merujuk kepada kitab Fiqhus Salat. Ya, kitab ini kan ada yang bertanya beli kat mana, ya. Boleh dapatkan di mana-mana pustaka Mukmin, Jalan Tun Razak, Jalan Tunku Rahman tu pun ada, ya, kitab ini Fiqhus Salah. Dan hari ini insya-Allah kita merujuk kepada muka surat 50, membincangkan terus persoalan perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum bersembahyang. Artinya kena ada ilmu tentang benda ini. Sebelum sembahyang, setiap orang kena tahu tentang perkara-perkara yang akan kita bicarakan ini. Artinya siapa yang bersolat sedangkan dia tak tahu benda ni, ya, tak tahu macam mana ambil sembahyang, tak tahu macam mana nak bersinjak, tak tahu ini boleh tak pakai pakaian ni najis ke tidak, ini bicara kita hari ini insya-Allah, maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara penting. Sebab tu minggu lepas saya dah notis betapa hari ini adalah permulaan pengajian fiqh kita yang sebenar, fiqhul ibadah, fiqh berkaitan dengan ibadah solat secara khususnya dan ibadah-ibadah lain secara umumnya. Jadi semua sudah bersedia? Ya, ada kitab di tangan. Kalau tak ada, tumpang-tumpang rakan sebelah. Kalau tak ada pun saya terus bacakan perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum sembahyang. Bila wajib, tak tahu berdosa. Ada orang biarkan 80 tahun hidupnya berdosa sebab tak tahu nak ambil wuduk, tak tahu Allahu Akbar, tak tahu istinja yang betul, tak kenal air mutlak, air musta'mal, apatah lagi air mutan najis. Macam pernah dengar. Artinya wajib. Ni fardu ain, tak boleh tumpang kawan. Jadi hari ini insya-Allah dengan rahmat Allah, ya, kita usahakan kewajipan ini agar Allah redha pada kita. Siap benda yang wajib itu, di samping tanggungjawabnya besar, pahalanya pun besar. Mempelajari ilmu yang wajib ni lebih besar daripada mempelajari perkara-perkara sunat. Okey, kita tengok keterangan tentang perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum sembahyang. Segala perkara yang ada hubung kait dengan dan menjadi wasilah. Ya, penghubung, wasilah ni penghubung. Ya, nak pergi ke sana ke sini, ya, nak pergi kedai, ya, rumah Ahmad dengan masjid ada sungai, maka penghubungnya jambatan. Jambatan tu jadi wajib dia buat sebab dia nak pergi masjid nak sembahyang Jumaat.
Begitulah. Jadi ilmu tentang perkara ini untuk membolehkan kita sembahyang dengan tepat dan betul adalah wajib. Ya, menjadi penghubung bagi mengesahkan, mensahihkan, menjadikan solat kita sah, ibadah sembahyang kita. Maka hukumnya adalah wajib diketahui dan dipelajari. Antaranya hukum bersuci dan segala yang berkaitan dengannya. Kita akan mulakan dengan bersuci lah. Sebab hari ini kita pun dah tahu ilmu yang 4 yang wajib berkait dengan solat ni, akidah, ya, ibadah, tasawuf dan tajwid. Ya, maka kita ambil hari ini bab ibadah. Dan asas pertama tentang bersuci. Semua orang pernah bersuci dan menguruskan kesucian diri. Perlu ditahu. Tapi istilah suci ini, dia berbeza dengan istilah bersih. Mari kita tengok. Andainya seorang tidak mengetahui nasihat ibadatnya tidak akan terancam kepada batal ataupun tidak sempurna cacat ibadatnya. Bila batal artinya sembahyang tu tak valid. Tak dikira, maka kena ulang semula. Dan kalau cacat artinya pahalanya tak sempurna, maka kita tak dapat hak yang sepatutnya kita dapat. Okey, bersuci dalam bahasa Arab, bersuci ini disebut taharah. Nabi pernah sebut la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tak terima sembahyang tanpa taharah, tanpa bersuci. Okey, apa makna bersuci ni? Dalam bahasa fiqh, ibadat bersuci di sudut bahasa Arab maksudnya membersihkan diri, tubuh badan atau satu benda daripada kekotoran. Sama ada kotoran yang jelas nampak, yang hissi dapat dirasa, oleh deria panca indera, seperti darah depan mata kita nampak kan, muntah, najis tahi dan lainnya, ataupun kotoran maknawi, yang tak nampak, yang tidak boleh didapati oleh deria seperti berhadas kecil atau berhadas besar. Orang lepas kentut, dia nak sembahyang, maka dia bukan dalam keadaan bersuci. Nampak tak kesan pada diri dia najis? Tak ada. Itu hukum. Itulah yang dikatakan maknawi. Orang belum mandi hadas lepas habis period, dia boleh sembahyang tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak bersuci. Tapi ada tak kesan pada diri dia, pada fizikal nyata dia, maka dia pada maknanya saja tidak suci, tapi pada zahirnya, hissinya tak nampak. Jadi begitulah. Bersuci ni berkait benda yang nampak oleh panca indera dan juga benda yang tak nampak. Sebab umat Islam bersuci ni bukan pada najis saja, dia bersuci pada hadas juga, benda-benda yang berlaku pada diri yang mewajibkan dia mengangkat hadas itu dengan mandi ataupun dengan berwudu. Ni ayat fiqh sangat ni Ustaz. Tak apa, kita berungkaikan nanti. Okey. Itu dia. Bila sebut taharah artinya membersihkan diri, menyucikan diri. Dan dalam konteks realiti kita kena bezakan bersih dengan suci, dua benda yang beza. Bersih ni istilah panca indera, istilah mata. Tapi suci ni istilah syarak, istilah agama. Sebab tidak semua benda yang bersih suci. Begitu juga sebaliknya, tak semua benda yang kotor tidak suci. Contohnya, orang yang tak mandi wajib lagi, kotor ke dia? Tak kotor, bersih. Dia dah bersiap untuk pergi kerja. Tapi katalah dia tak mandi wajib malam tadi, cuma dia lap badan dia, maka bersih. Pakai minyak wangi apa semua, bersih tak? Dia bersih. Tapi dia boleh tak sembahyang? Tak boleh, sebab dia tak suci lagi. Begitulah. Orang selepas mandi, kemudian dia nak keluar daripada bilik air dan ambil sembahyang, dia terkentut. Maka dia tu dah bersih dah, belum mandi, tapi dia belum suci. Sebab dia belum mengangkat hadas kecilnya dengan berwudu. Sebaliknya pula, ada benda yang kita nampak kotor tapi suci. Contohnya apa tuan-tuan? Hingus kotor tak? Hingus kotor, mana ada orang kata tak kotor? Tak percaya tuan-tuan, hingus kat orang. Kena kat tangan tu, letak kat tangan hingus tu jalan. Ataupun sembahyang kat orang, Allahu Akbar. Sah tak sembahyang dengan tangan ada hingus? Sah. Tapi jangan buatlah. Sebab kotoran tu pun menjijikkan, satu benda yang tak baik daripada fitrah naluri kita. Tapi nak cerita hukum, andai kata tak ada pakaian lain, pakaian itu terkena hingus, maka kita bolehlah menggunakan atas hukum bahawa dia itu tidak najis, dia tahur, suci.
Itu yang saya kata, bersih tak semestinya suci, dan suci tak semestinya bersih. Ya, kadang-kadang suci walaupun kotor. Kahak kahak kan kotor, suci tak kahak? Kahak benda yang suci. Ya, jadi sebab itulah kita kena berusaha memahami agama ini, ya, dengan ilmu. Kalau tidak, kita mengandaikan sesuatu dengan tidak tepat. Ada orang tak semayang, ya, macam Nabi SAW pun pernah, kerana tak ada pakaian yang dia kata kotor, ya, sebenarnya dia kena cakap pakaian saya ni najis atau tidak suci. Ada kotoran. Kalau cakap kotor, ya, kadang-kadang dia masih suci, kena ingus, ya, kena kahak, ya. Air mani pun, ya, sebenarnya suci, tapi air mani yang tidak bercampur dengan air madhi lah, ya. Sebab ni pernah berlaku pada Nabi SAW, pernah mengikis air mani dan kemudian pakai kain tu balik. Kita tak perlulah begitu, sebab kita pakai kan, kita boleh urus dengan betul. Tapi nak cerita hukum keharusan, benda yang kita kena identify, kena pasti ada benda najis, ya, dan kotor, dan ada benda najis tapi tak kotor. Ya, contohnya air kencing yang dah kering, ya, dan tak ada bau dah, ya, tapi kita tahu, ya, kawasan tu ataupun tempat tu, kain tu kena air kencing, maka hukumnya najis. Itulah yang dikatakan najis ma'nawi atau najis hukmi. Pada hukumnya najis, maka kena diurus secara najis, tak boleh pakai bawa semayang. Begitulah. Ini akan kita detailkan lagi. Adapun bersuci, jadi kena kenal pasti, ya, hukum suci cerita syarak, bersih cerita mata, cerita deria. Bersuci pada syarak ialah mengerjakan perkara-perkara yang dengannya, ya, tadi, ya, cerita bersuci, apa maksud bersuci, tapi kerja ataupun pelaksanaan aktiviti bersuci pada syarak ialah mengerjakan perkara-perkara yang dengannya dapat mengharuskan sembahyang, ya, buat satu benda yang melayakkan kita untuk sembah Allah. Itulah dia bersuci maksudnya. Kalau tidak, kita tak qualify, ya. Kita ni subhanallah, kalau cerita bab suci ni ada benda yang kita kadang-kadang jadi sayu tentang diri kita. Apa dia tuan-tuan? Ya, sedar tak? Kita ni hakikatnya kalau nak ngadak Allah tak layak. Allah tak terima kita sebab pada kita ni ada najis, pada diri kita ni ada hadath yang menyebabkan kalau menghadap Allah tanpa taharah, Allah tak terima. Jadi tak payah sombong, tak boleh angkuh. Kita bukan siapa-siapa, kita makhluk yang sangat hina, ya, berbanding malaikat yang Allah kata la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang membawa menyentuh Al-Quran itu melainkan malaikat yang siasa disucikan. Malaikat tak ada hadath, malaikat tak ada najis. Sebab itu mereka ni digelar al-mutahharun, ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ni adalah orang-orang atau makhluk yang siasa berhadas dan bernajis. Jadi begitulah realiti yang perlu kita hayati, kita fahami dalam kehidupan kita ni, kita kena melaksanakannya. Jadi sebab apa? Aktivitinya antaranya menghilangkan najis, ya, basuh pakaian, ya, istinja, bersih-bersih, lepas buang air besar, buang air kecil, kan, ya, basuh ruang, ya, sejadah tempat kita sembahyang kalau terkena najis. Itu dia. Berwuduk, ya, untuk mengangkat hadas yang kecil, ya, artinya dalam keadaan biasa kita ni adalah berhadas. Hadas ni, ya, benda yang berlaku pada diri kita menyebabkan kita tak layak untuk menghadap Allah, melainkan kena taharah dahulu, ya, atau bertayamum ataupun mandi wajib, ya. Jadi aktiviti taharah ni 3 lah atau 4. Pertama, ya, hilangkan najis, ya, dengan air atau dengan batu, dengan apa-apa yang kita akan bicarakan nanti. Yang kedua, mengangkat hadas kecil sama ada dengan berwuduk, ya, atau yang ketiganya dengan bertayamum, dan yang keempatnya mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Dan kalau ada keperluan, ya, ada mudarat juga dengan tayamum, nanti kita bicarakan. Jadi hukum bertayamum pula, hukum bersuci ni melakukan taharah pada diri kita, angkat najis, angkat hadas daripada diri kita ni dan daripada tempat ibadat kita ni, hukumnya adalah wajib. Kerana Nabi SAW jelas mengatakan, siapa sembahyang tanpa taharah, tanpa bersuci, tak diterima. Ya, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tak terima sembahyang tanpa taharah. Sebab itu sembahyang tetap kena sembahyang. Contohnya soal macam saya pernah bercerita tu, sembahyang kena sembahyang on time, kitaban mauquta. Tapi kita sembahyang dalam keadaan, ya, menghormati waktu, terperangkap dalam traffic jam, ya, nak ambil sembahyang kat mana? Ya, air mineral pun dah tinggal suku dah habis dah kita minum.
Ya, takkan nak basahkan kereta pun, tak ada keperluan, tak apa. Ya, kita bersemayang juga sebab waktu isyak nak masuk. Maka semayang begitu macam mana? Semayang itu hanya menghormati waktu dan ya, dia perlu diulang. Asal saja jangan kita tinggalkan solat dalam keadaan wajib, kita mukallaf, ya. Tapi bila mana syarat-syaratnya tidak lengkap, solat tu perlu diulang semula. Sebab apa? Sebab taharahnya antaranya tak ada. Ya, Allah tak terima solat yang tanpa taharah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, muka surat 52. Hikmah bersuci. Mari kita tengok muka surat 52. Ya. Kenapa Allah suruh kita bersuci? Pertama sekali sebab besarnya, sebab kasih atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas sebut dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua ayat 222. Allahu akbar, cantik nombor ni. Ya. Surah nombor 2 ayat 222. Jangan buat beli nombor ekor pula hari ni. Ini nombor, ya, nombor cerita ayat-ayat suci Al-Quran bercerita tentang kebersihan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sayang juga orang-orang yang bersuci. Dalam cerita ni sebenarnya ceritanya memanglah pertama sekali berkait dengan orang yang bertaubat. Bertaubat ni orang yang membersihkan dirinya daripada dosa. Allah sayang. Itu yang batiniyah, ya, yang rohaniyah, kejiwaan, berkait dengan benda yang tak nampak. Dosa tak nampak kan? Tak nampak. Mana ada orang buat dosa tiba-tiba nampak bahu dia ada benda. Kalau gitu semua orang tak buat dosa. Ya, tapi Allah ni bagi, ya, nak tengok benarnya iman kita pada dia, dia buat ada benda-benda yang gaib begitu. Tapi Allah kata Allah suka, sayang sangat dengan orang-orang yang banyak bertaubat. Allah sebut tawwab, ya, tawwab ni banyak bertaubat. Kalau bertaubat saya taib. Sebab tu Nabi pun, ya, beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Setengah riwayat kata 100 kali sehari baru dapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kena banyak istighfar. Mulakan apa pun dengan istighfar. Sebab istighfar ni watak hamba sebenarnya. Ya. Bertaubat ni watak hamba mengaku salah. Dan kalimah taubat ni sebenarnya maksudnya kembali pada Allah. Istighfar maksudnya mohon ampun, ya. Tawab daripada taba yatubu artinya raja'a. Aba, ya, kembali pada Allah. Jadi sebab itulah, ya, kita kena banyak kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri. Di samping itu Allah juga notis wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang juga kumpulan kedua orang yang suka membersihkan diri. Jadi siapa yang selalu berwudu, siapa yang selalu membersihkan diri, tampil bersih, kemas, rapi, ini mengundang kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu orang yang tampil bersih selalu, ya, dia merupakan satu syiar agama. Rapi, kemas, bersih ni bukan saja kesukaan Allah Subhanahu wa taala, mengundang cinta Allah dan rahmatnya, malah dia juga mengundang manusia. Ya, sebab tu janganlah kita yang sangat melabelkan orang Islam tapi kita yang paling pengotor. Ya. Rambut serabai. Nabi memang rambut panjang tapi berminyak rambutnya, melurus, ya, disikat rapi. Ya. Nabi, ya, memang berjanggut tapi kemas rapi, begitulah. Pakaian Nabi kemas rapi. Jadi kita hari ini pun jadi orang Islam, tampilkanlah Islam yang cantik. Ya. Sebab innallaha jamilun. Allah tu maha indah, maha cantik, yuhibbul jamal. Di samping itu Allah juga bersifat cintakan keindahan. Jadi Allah pun suka tengok kesan-kesan keindahan pada diri kita. Tampillah rapi, tampillah bersih, ya. Dan orang yang siasa bertaharah ini, membersihkan diri, adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun suka kan, kawan yang pengotor dengan kawan yang pembersih. Tentulah kita suka duduk dengan orang yang pembersih. Maka ini naluri manusia. Tolonglah, ya, agama kita ni bunyal Islam ala nadhafah. Agama kita terbina di atas kebersihan, kesucian, ya, dalaman dan luaran. Jangan orang kata yang penting dalam aku baik. Ya, tak, kau jangan tengok aku pengotor macam ni, kau jangan kata hati aku tak. Islam bukan begitu. Islam dua-dua kan. Ya, apa yang lahir pada diri kita itu adalah hasil daripada hati kita. Kalau kita memang orang yang sukakan kebersihan, maka akan tampillah kita ni tampil rapi dan bersih. Ya.
Begitulah. Kita kena jujur dengan diri kita. Dan percayalah, Allah sayang pada kita. Dan Allah menyebut manusia ini sebagai al-mutatahhirin. Tadi saya dah sebut bahawa malaikat al-mutahhirin. Mutahhirin ni Allah ciptakan dia memang dah suci. Tak ada najis, tak ada hadas. Itu malaikat. Tapi manusia ni, Allah ciptakan dia kena berusaha bersuci untuk jadi suci. Itu yang dipanggil mutatahhirin. Jadi Allah sayang kita tak berbanding malaikat. Sebab manusia ni memanglah tahap dia rendah. Tapi bila mana dia mengusahakan kesucian dengan bertaharah, Allah terus sayang dia. Adil kan Allah? Baik kan Allah dengan kita? Sebab tu kena rajinlah bertaharah, mandi, bersuci, supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Okey. Jadi wa yuhibbul mutatahhirin ini Allah sayang pada orang-orang yang bersuci. Yang keduanya, kenapa kita kena bersuci? Kerana suci ini gambaran iman. Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu sebahagian dari iman. Lambang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghindari perasaan jijik. Ialah kita kena jadi orang Islam yang disenangi dan menyenangi. Kita jangan jadi orang yang bila kita tampil ke tengah-tengah halaman ruang kehidupan, orang jadi tak selesa, orang lari. Kita tak boleh tampil begitu. Sebab inilah diri, sebab kita ni image umat Islam. Begitulah Nabi SAW yang hidup serba kekurangan pakaian tak banyak pun, tapi sentiasa bersih dan rapi. Pakai minyak wangi sampai bila disapu atas kepala kanak-kanak pun terkekal baunya. Kita ni dah lah tak wangi, tak mandi. Subhanallah. Sebab tu saya berani berkatakan bahawa Nabi SAW kalau hidup pada zaman kita, macam-macam benda Nabi pakai. Nabi ni ada satu pouch dia, ada beg kecil dia yang penuh dengan situ siap, ada minyak untuk kulit, ada minyak untuk rambutnya, begitu sekali. Ada dua jenis minyak ataupun macam kita lotion lah ni. Jadi Nabi pun merapikan diri. Kita kalau yang pakai itu, kita tengok macam kunyit pula kan. Tak. Orang lelaki pun sebenarnya dia kena menjadi seorang yang disenangi, bukan busuk, masam, pahit. Tak, kita kena wangi. Memang orang kenal, minyak wangi ni Haji ni punya, minyak wangi ni abang ni punya. Biar kita ada identiti begitu. Dan itu satu benda yang mengundang kasih Allah, benda yang disarankan oleh agama. Agama kita ni memang selari dengan fitrah, dengan naluri kita. Semua orang suka wangi. Kita suka menghidup bau wangi, apa salahnya kita mengusahakan wangi? Belilah minyak wangi yang mahal kalau kita mampu. Bergayalah dengan pakaian-pakaian yang cantik, dengan niat kita memperagakan agama kita. Bukan nak membanggakan diri, tidak. Kerana ini tuntutan agama. Allah suka begitu. Yang keempat, menjaga kesihatan dan menghindari penyakit. Memang bila mana seorang yang selalu mandi, selalu bersuci, selalu gosok gigi, memang kesihatan diri dan tubuh badannya lebih terpelihara daripada orang yang gagal ataupun malas bersuci. Yang keempat, itu yang kelima pula, membezakan antara manusia dengan binatang. Agak kasar ayat ni, tapi ni ayat ustaz, kita dengar je lah. Ialah binatang mana bersuci, kita manusia bersuci. Tapi kalau kita dah tak nak bersuci, dah sama kita dengan dia orang. Yang keenam, suatu tanda keistimewaan agama Islam lebih menitik beratkan tentang kebersihan, bukan hanya setakat zahir saja, malahan hingga kepada kebersihan batin. Tawabin tadi, yang Allah sayang tu kebersihan dalaman. Orang bertaubat ni membersihkan dirinya daripada dosa. Al-mutatahhirin ni kebersihan zahir, bertaharah. Jadi itulah agama kita. Luaran dalaman kena bersih. Tak boleh. Sebab di kalangan kita ni ada yang mengatakan bahawa dalam dia okey. Kan, saya mulut je jahat tapi hati baik. Macam mana tu tuan-tuan? Tak boleh, slogan tu slogan ayat drama. Bukan ayat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang lahir daripada hati kita, apa yang terpacul daripada mulut kita adalah lahir daripada hati kita. Jadi jangan buat satu segmen yang bercanggah dengan agama. Yang ketujuh, terpelihara maruah diri. Betul. Tuan-tuan, kalau nak dihormati, tuan-tuan kena tampil. Perempuan, ibu-ibu, akak-akak, kena jaga bau badan. Jangan tampil sampai orang resah, nak mendekat pada diri kita. Orang nak bercakap dengan kita pun tunduk. Bukan dia tawaduk, dia lemas sebenarnya. Kan? Sebab tu kita kena cakap. Ada orang, bila kita bercakap, dia toleh ke lain. Kita cakap, dia toleh ke lain. Subhanallah.
Rupanya dia tak tahan bau mulut kita. Itu yang saya cerita. Bahawa Nabi SAW pun kalau cerita tentang bersugi contohnya, ya, Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah ni aku tak fikir benda ni jadi beban sehingga jadi dosa, kalau mak aku tak buat, aku akan wajibkan setiap kali nak semayang gosok gigi. Bayangkan, ya, semayang berapa kali sehari? 5 kali sehari. Artinya asal ceritanya paling basic umat Islam ni gosok gigi 5 kali sehari. Ada orang gosok gigi 5 kali sehari. Dan Nabi dia tak akan cakap melainkan benda yang dia buat. Ya, dan dia memang bersugi sentiasa. Tak diceritakan lagi, tengok Aisyah macam mana cerita bagaimana setiap kali Rasulullah nak mendapatkan baginda, baginda akan bersugi dulu. Masuk rumah, sebelum dapat jumpa isteri, dia bersugi lagi. Berapa kali dah? 6 kali. Ya. Artinya itulah baginda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang memperagakan agama ini. Ya, kita hari ini pun subhanallah. Ya. Dah ada macam-macam alat membantu untuk mewangikan, membersihkan diri kita. Sangat mudah. Kita ada toothpaste, kan, ubat gigi, ya. Jadi kita semua, kita ada Listerine, pakai aja kalau perlu, ya. Kita ada pewangi badan, ya. Maka kita buat benda-benda yang boleh, ya, menjadikan taharah itu berjalan baik dalam kehidupan kita. Sebab kita perlu menjaga maruah diri. Siapa yang tampil dan biarkan diri dia busuk, dia sendiri merendahkan diri dia sendiri. Selain itu, kebersihan dalam sembahyang adalah satu adab kesopanan terhadap Allah. Ya, kita nak menyebut, nak puji Allah, tapi takkan dengan mulut yang berbau busuk. Kita nak kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhan aku yang maha tinggi dan segala puji untuknya. Tapi pujian daripada mulut yang sangat kotor dan berbau tidak enak. Jadi ini tidak wajar, kan? Jadi tolong bantu diri sendiri untuk mengurus taharah dengan betul. Okey, selesai. Itu intro tentang taharah. Sekarang kita masuk pula tentang pembahagian bersuci dalam agama kita. Apa benda yang kita kena bersuci ni, kena bertaharah dalam agama kita? Ya, bersuci dalam syarak ni ada 2 jenis. Pertama, bersuci daripada najis. Ya. Najis ni apa pula? Najis ni adalah kotoran yang tidak sah kalau kita bawa dalam sembahyang. Ya, air kencing tak habis basuh, darah, air diubasi, itu najis tu. Bersuci dari najis, ya, pada badan kita, pakaian dan tempat solat. 3 ruang ni kena pastikan. Badan kita, ya, artinya kalau sembahyang tapi tengok ada lelehan air liur dekat leher, maka tak sah lah sembahyang. Ya. Pada pakaian, seluar dalam kita ada lelehan najis, maka tak sah lah sembahyang. Kita pakai dengan seluar dalam begitu. Tempat sembahyang kita, tempat sembahyang ni adalah ruang kita meletakkan anggota badan kita ketika solat. Ketika berdiri tapak kaki, ya, maka ruang kat depan tu, bawah dada tu tak kena. Walaupun ada isyak, sah. Ketika rukuk, tapak kaki. Ketika sujud, ya, ada jari-jari kaki, ada lutut, tapak tangan dan dahi. Ruang itu mesti clear daripada najis. Kata bawah dada kita ada isyak kering, tak kena pada pakaian dan tak kena pada tubuh badan, masa sembahyang kita masih sah. Tapi janganlah memilih untuk buat begitu. Artinya cerita kalau boleh, tak boleh mengelak, hanya sembahyang berjemaah, berapat dengan kawan, tak boleh pindah. Maka itu yang dimasukkan suci daripada tempat dan pakaian. Ya, itu bersuci yang pertama, bersuci daripada najis. Bersuci yang kedua, yang bersuci daripada najis ini, ya, kita kadang-kadang jelas nampak bendanya. Yang keduanya, bersuci yang dituntut dalam agama, bersuci daripada hadas. Hadas ni benda-benda yang berlaku yang menyebabkan kita ni tidak layak, ya, menghadap Allah sebelum kita bersuci. Yang dia lebih kepada kotoran maknawi. Artinya pada hukum sahaja dia ni, ya, tidak suci. Tapi pada pandangan mata, pada, ya, zahirnya, maka dia tak ada kesan apa-apa. Itu yang saya sebut tadi, ya, iaitu berlaku pada badan sahaja, iaitu orang-orang yang, ya, masih berhadas kecil, belum berwuduk, ya, dah tidur, bangun tidur, ya, terus berhadas kita. Walaupun kita tidur dalam keadaan berwuduk, bila hilang akal, tidur nyenyak, bangun tidur, terus kita dah dikira berhadas. Ya, maka kita kena bersuci dengan apa? Dengan berwuduk semula untuk layak bersolat. Kalau berlaku benda yang lebih besar, ya, berlaku keluar air mani, ya, datang haid, ya, berjima suami isteri, maka benda itu menjadi,
ya, tanggungjawab dipanggil hadas besar yang perlu diangkat dengan mandi janabah, mandi wajib. Ya, ini semua kita akan bicarakan. Jadi bersuci dua bentuk, najis, hadas. Itu bahasa mudah dia. Bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas. Bersuci pada najis pada 3 tempat: tubuh badan, pakaian, tempat. Bersuci pada hadas 2, hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya kita bicarakan pembagian jenis hadas. Siapa tak ada kitab memang agak susah sikit lah. Tapi tak apa, ya, kita ulang-ulang dan kita tangkap juga apa yang boleh kita dapat. Pembagian jenis hadas ni ada 2, hadas besar, hadas kecil. Ini bukan buang air kecil, buang air besar. Ini cerita hadas. Ya, hukum yang pertama yang mewajibkan mandi, yang keduanya mewajibkan ambil wuduk. Hadas besar, ya, berlaku dengan sebab berikut. Pertama, keluar air mani. Ya. Walaupun, ya, dia tak tahu apa sebabnya. Dia bicara tak nanti detail lagi. Tak apa, kita terus bercerita. Ya, antara benda yang mewajibkan hadas besar ni, antaranya yang mewajibkannya adalah sebab keluar air mani. Walaupun tak tahu punca, kata bangun-bangun tidur tengok memang kita tidur seorang, kita tengok ada air mani. Ya, biasanya air mani ni dia keluar kerana rangsangan nafsu syahwat kita. Ya, maka dia akan berakhir dengan keluar air mani. Maka kita akan rasa lega. Ya, dan ini cerita normal manusia. Bila cerita bab fizikal badan manusia dengan hukum-hukum tahara ni, saya kata terus terang begitu. Ya. Jadi manusia ni normalnya bila mana didatangi oleh keinginan syahwat dia, sebab dia manusia. Untuk kelangsungan hidup, siapa tak ada syahwat dia bukan manusia, ataupun dia tak manusia tak normal. Jadi bila mana didatangi rangsangan nafsu tu, dan dia akan berakhir dengan keluar air mani. Air mani ni bersifat kental, ya, keputih-putihan. Dan semua orang kena kenal pasti air mani, air mazi, air wadi. Ya, dan benda-benda begini untuk kita pastikan supaya kita dapat. Bila keluar air mani, wajiblah mandi, walaupun sebabnya biasanya mimpi yang mengasyikkan lah, mimpi yang berhusnul syahwat. Tapi katalah ada kes, ya, kita pun bangun-bangun tidur, tengok, ada air mani dekat kain aku ni, kat seluar aku ni. Malam tadi aku mimpi apa? Tak ada cerita mimpi apa. Tetap kalau kita pasti bahawa, ya, memang ia tidak ada siapa lagi, ya, melainkan diri kita seorang, dan air itu daripada kemaluan kita, maka mandilah janabah, wajib mandi. Ya, katalah walaupun mimpi kena kerja hantu malam tadi, patut mimpi kerja hantu, keluar kencing lah kalau lagi lintang bukan kan, keluar mandi, maka wajib mandi. Walaupun kurang munasabah, cuma kena cek doktor lah tu. Ya, sikit masalah kot pada jiwa kita tu. Ya, kena kerja hantu, keluar mandi, pelik tak? Tapi cerita air mani, kalau dia keluar, wajib mandi. Yang kedua, bersubuh. Bersubuh ini artinya melakukan jima' di antara lelaki dan perempuan. Tak kira halal ataupun haram. Ya, ini cerita fiqah, ya. Maka apabila tenggelam khasyafah, ya, batasnya apabila tenggelam kepala zakar, maka wajiblah mandi pada lelaki dan perempuan yang bersama itu, walaupun tak keluar mani. Itulah kadarnya, ya. Kepala zakar itu tenggelam semuanya dalam faraj, maka wajiblah mandi, ya, walaupun tidak berakhir dengan keluar mani dan sebagainya. Golak makcik, ya. Ini cerita fiqah makcik, memang kena cerita terang. Yang kedua, yang ketiganya, hadas besar juga berlaku dengan, ya, sebab keluar darah haid. Darah haid ni panjang ceritanya. Darah haid sekurang-kurangnya dia berpanjangan sehari semalam, ya, dan paling panjang maksimumnya 15 hari 5 malam. Kalau lebih daripada itu dah kena mandi juga, ya, pakailah pad, dikira darah istihadah untuk kita menunaikan solat. Darah nifas, ya, darah selepas bersalin, ya, beranak, ya. Beranak kenapa diasingkan daripada nifas? Sebab ada kes orang beranak tak ada nifas, walaupun jarang berlaku. Maka selepas dia beranak itu, maka dia wajib juga mandi, ya, walaupun. Tapi biasanya kalau dah berlaku bersama dengan kelahiran, melahirkan itu, salin tu dia keluar nifas, maka dia tak perlu mandilah, ya, sebab dia masih ada hadas yang berkaitan dengan selepas bersalin tu. Sebab
Kita sebut begini sebab ada ustaz-ustaz mengajar pula, dia kata perempuan yang lepas bersalin kena mandi, wajib. Kalau tak berdosa. Walaupun dia sedang nifas. Ya, tahu tak kita mandi ni untuk apa? Mandi wajib, ya, mandi janabah ni, ya, kerana mengangkat adab besar ni untuk apa? Untuk melayakkan solat, untuk mengesahkan solat kita. Dan ketika mana perempuan lepas bersalin, memang bersalin wajib mandi kalau tak ada nifas. Dan waktu tu dia sedang, ya, dia datangi nifas lagi, maka mandi forward. Mandi bersihkan diri dengan mandi wajib lain kan. Mandi wajib ni kena meratakan air seluruh badan. Jadi ada kesakitan yang lebih lah. Jadi tidak ada keperluan, sebab kalau mandi, ya, sekadar nak membersihkan diri tak apalah, tapi kalau mandi wajib itu tak ada keperluan sebab dia sedang masih dalam berhadas, ya, iaitu masih dalam keadaan nifas. Atau keguguran, atau ibu-ibu yang keguguran, maka dia juga perlu mandi hadas selepas, ya, bayi yang gugur itu keluar. Cara bersuci daripada hadas ialah dengan mandi wajib. Ini di antara. Nanti kita akan ulang detailkan lagi. Yang keduanya hadas kecil. Kita cerita hadas besar, hadas kecil, ya. Hadas kecil berlaku apabila batalnya wuduk. Bila tak ada air semayang je kira berhadas. Artinya dalam keadaan biasa kita ni berhadas. Dalam keadaan tak buat apa-apa, kita memang tidak suci. Jadi siapa yang mengaku dia suci tu? Tak boleh. Manusia memang bukan makhluk suci. Ya, dia bukan mutahharin. Dia kena jadi al-mutatahirin, yang sentiasa berusaha untuk membebaskan diri daripada najis, daripada hadas dengan bersuci. Jadi sedarlah diri kita. Kita ni kalau tak bersuci tak layak menghadap Tuhan. Jadi tak payah sombong-sombong sangat, ya, sebab kita bukan makhluk yang hebat, kita ni makhluk yang hina. Sengaja Allah ciptakan begini supaya kita sedari dan berusaha mendekatkan dirinya dengan, ya, syariat yang telah pun ditinggalkan untuk kita. Okey, selesai. Jadi saya rumuskan balik, ya, bersuci ini ada dua jenis. Pertama daripada najis, yang kedua bersuci daripada najis, hadas. Pada najis pada 3 ruang, iaitu tubuh badan kita, ya, kencing berak kita kena bersih, najis pada badan kita kena buang. Yang keduanya pada pakaian, yang ketiganya pada, ya, tempat solat kita. Yang keduanya pembahagian bersuci juga berlaku pada hadas, ya, bersuci pada hadas, iaitu hadas kecil yang perlu kita angkat dengan berwuduk, dan hadas besar yang perlu kita angkat dengan mandi wajib. Selesai. Dia agak, ya, ilmiah sikit. Tapi itulah asasnya. Ini benda wajib. Tak boleh tidak, kena faham. Tak faham? Tak faham kita ulang. Tapi bukan ruang ni, ruang istimewa lah. Okey. Seterusnya, alat untuk bersuci. Yalah dah belajar. Bersuci daripada hadas kena buat. Bersuci daripada najis kena buat. Jadi alat untuk bersuci apa? Alat untuk bersuci ni yang selalunya kita guna air kan? Tapi rupanya bukan air saja. Ada 4 jenis alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Ini yang paling utama lah. Dia induk kepada alat-alat yang lain. Kalau ada air, settle yang semua. Yang kedua, kalau tak ada air, kita boleh gunakan tanah. Ini untuk tayamum, ya. Bagi orang yang tak ada air atau tak boleh guna air, ya. Dia sebagai ganti untuk wuduk dan juga untuk mandi wajib. Bagi orang yang tak boleh mandi wajib, ya, sebab luka tapi berlaku hadas padanya, keluar haid dan sebagainya, ya, katalah, ya, dia tak boleh kena, dia ada luka yang sangat besar, ya, ataupun dia keluar air mani, maka dia nak sembahyang, maka dia boleh bertayamum saja. Bertayamum ganti wuduk dan ganti mandi wajib sama, ya, iaitu sapuan pada muka dan tangan sahaja. Jangan pula ganti pada mandi wajib nanti kita mandi debu. 5 baldi kita ambil debu mandi. Mati kita. Tak kira, ya, kerana ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib, maka tayamum tu tetap juga sapuan pada muka dan tangan. Kita akan detailkan nanti. Yang ketiga, apa lagi alat bersuci? Ya, air, tanah, debu tanah yang suci. Ya, yang ketiganya adalah batu ataupun benda-benda yang pada sifatnya sama dengan batu, iaitu bersifat keras, suci dan kesat. Ya. Sebab apa? Tujuannya untuk menanggalkan najis daripada
ya, anggota badan kita. Ini ceritanya untuk istinja. Ya. Seperti apa? Selain daripada batu, kayu, ya, kertas, ya, tisu. Itu semua alat-alat bersuci yang diterima kalau tak ada air. Cuma kita orang Melayu tak biasa. Sebab tu agak janggal kita kata. Ya. Dan syaratnya benda itu tidaklah dihormati. Antara benda yang tidak dihormati, artinya kalau kertas tu janganlah pakai ada tulisan ayat Quran, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nama-nama yang mulia. Begitu. Begitu juga antara benda yang dimuliakan adalah makanan, ya. Jangan istinja pakai roti. Buat hal bang kan. Ada kaya sangat istinja pakai roti gardenia. Jangan. Haram hukumnya. Ya, begitu juga, ya, tulang, benda yang dihormati kerana apa? Dia merupakan makanan jin. Nyanya jin, ya, kita istinja pakai tulang. Dia itu makanan dia. Jadi, ya, kita perlulah berjaga-jaga, ya, supaya kita dapat menggunakan benda dia. Jadi benda yang keras, suci, kesat ini perlulah kita pastikan, ya, benda yang tidak dihormati, ya. Jangan pakai benda-benda yang dihormati. Jadi kesat tu ada tulisan, kalau dalam buku muka surat 53 tu ada perkataan, dia tulis yang bawah tu perenggan akhir tu, ya, suci, dia tulis kasat, betulkanlah kesat maksudnya. Ya, kesat tu maksudnya benda yang boleh memaut sisa-sisa najis untuk ditanggalkan. Jadi plastik tak boleh, ya tuan-tuan. Jangan istinja dengan plastik. Macam mana nak kaut najis kalau dah plastik licin? Kita sebut direct je lah, ya, supaya ingat. Yang keempat, bahan-bahan penyamak seperti untuk mencuci kulit binatang yang mati selain anjing dan babi. Ya. Jadi bahan-bahan nak samak ni kadang-kadang macam orang guna tahi burung merpati. Ya. Benda tu digunakan untuk bersuci tapi kemudian dibelah dengan air lah. Dan bahan-bahan yang lain lah. Jadi ni kita hari ni tak pakai dah samak-samak ni kan. Semua barang dah siap kita pakai. Ya. Samak ni untuk binatang yang mati tak disembelih. Tentunya nak pakai kulit rimau, dan pada kulit harimau tu ada sisa-sisa lemak dan juga daging. Maka nak buang benda tu sebab dia akan jadi najis, berair basah kan. Sebelum dijemur, dibersihkan dia, dibuang itu. Gunakanlah apa saja alat pun kalau tujuannya untuk bersuci diharuskan. Sebab tu antaranya dulu sebab tahi burung merpati ni tajam, maka orang gunakannya. Hari ni dah banyak dah bahan-bahan kimia yang lain yang suci. Ya, tak perlu dah sampai macam tu kita nak guna. Ya, melainkan kulit anjing dan babi, ya, samak macam mana pun, ya, tak akan boleh suci sebab dia najis mughallawa. Tak boleh, ya. Binatang-binatang selain itu boleh disamak. Selesai. Ya. Kita ada 10 minit lagi. Saya terus masuk bercerita tentang air. Ya, sebab alat untuk bersuci tadi air asasnya. Dan air ni setiap orang kena tahu air ni boleh tak boleh buat bersuci. Ya. Sebab saya dulu pernah temu duga. Ya, satu temu duga, Ustaz Zamri pernah lah menjalani temu duga di Jawi ni. Nak lantik seorang ni jadi bilat. Jadi saya buat soalan dalam bentuk cerita. Saya kata boleh tak satu hari, ya, air tak keluar, kolah pula tak ada air. Ya, kat tepi surau tu ada pokok kelapa. Ya, pokok kelapa tu buah cantik banyak. Boleh tak, ya, Bilal ni nak semayang, ambil semayang pakai air kelapa. Air kelapa baru. Tak, orang tak buka, kita yang buka sendiri. Buka tu fresh. Dia dengar fresh, dia pun mendengar gitu. Boleh tak boleh ni? Saya tanya. Dia pun boleh tak? Boleh. Tu tak faham tu. Ya. Memanglah air kelapa suci. Tapi dia kategori air apa? Sebab air ni dalam Islam, dalam bab ibadat, kita kena kenal pasti bahawa air ni ada kategorinya. Ada air yang suci dan menyucikan. Artinya boleh buat taharah. Tapi ada air yang suci saja, tidak menyucikan. Contohnya air teh. Air teh najis tak? Tak najis. Tapi boleh tak orang berak kencing? Jangan buat hal. Ni cerita, bukan cerita buat hal tak buat hal. Cerita valid atau sah tak sah dengan taharah apapun istinja cara tu. Itu ceritanya. Mari kita jalan. Mana yang sempat hari ni,
masih ada 10 minit, sekitar 10 minit ni kita tamatkan satu jenis air atau dua jenis air. Yang pertama, ya, kita kena tahu bahawa air yang ke depan kita ni dia 4 kategori. Kita kena tahu ni air mutlak ke, air musammas ke, air mustakmal ke, air mutanajis ke. Ada 4 jenis, ya. Yang pertama air mutlak. Mutlak ni bahasa Arab. Mutlak bahasa Melayu murni lah maksudnya. Ya, pure, air asal. Air asal air yang turun macam tu daripada langit ataupun keluar daripada bumi macam tu. Itulah air mutlak. Artinya belum ada apa anasair unsur lain. Belum dicemari oleh benda-benda lain. Ya, air teh tadi tu air mutlak asalnya, tapi dah putih bergula. Dia bukan air mutlak dah tu, air teh dah tu. Jadi air ni dalam bahasa Arab dipanggil air mutlak. Dan oleh kerana dia mutlak, kerana lahir dan muncul, turun ke bumi dengan sifat asalnya, maka air ini sifatnya suci dan menyucikan. Tahirun, suci. Suci maksudnya kita sentuh dia tak najis. Sebab ada air yang kita sentuh najis. Air kencing najis. Air nanah najis. Darah najis. Ya. Air ini suci dan menyucikan. Menyucikan nanti dia boleh remove najis. Itu yang kita basuh baju pakai air mutlak. Jadi air ni, ya, sumbernya 7. Yang pertama air laut. Air laut tu boleh buat basuh berak kencing, ya. Boleh buat basuh baju. Walaupun tak boleh buat minum. Boleh nak minum tapi tak hilang dahaga. Air sungai, air telaga, air hujan, air mata air, air embun. Ya, air embun ni tak tahulah. Tamar Jalis dengan datuk dia dulu mandi air embun kan. Siapa sempatlah zaman baca buku si bercakap dengan jin tu. Siapa sempat, ya, dekat apa, kat Perak tu kan, kat Berwas, Sultan Berwas tu dia keluar, dia kata mandi embun pagi. Iyalah kat Berwas sana memanglah ada embun lagi. Kita kat sini, ya, KL ni nak cari embun pun susah. Jadi embun tu kalau dikumpul atau pada daun yang nampak berkumpul banyak, dia boleh digunakan untuk basuh kencing, ya, boleh juga untuk berwuduk. Yang ketujuh air salji, ya, ataupun air beku, maka boleh juga digunakan untuk sifatnya begitu. Dan air mutlak ni, kalau pun air tu memang dia macam tu, contohnya dia keluar bau belerang yang sangat kuat, ya, dia panas, maka dia air mutlak. Ataupun air tu warna hijau, sebab semula jadi memang dia, ya, berlumut begitu, kita pun rasa dia tetap air mutlak, boleh diguna pakai sebab dia memang lahir begitu. Atau perasan tak? Tu, ya, imam kita Ustaz Zamri kita duduk di kampung belah-belah Sungai Nibong, Semara, Payusuk, Batu Pahat, Muar tu. Itu air dia warna korek-parik je, air warna TO. Kan? Itu air tanah gambut, dia warna hitam. Dia warna teh. Ya. Kalau angkat gitu, dia jadi TO. Kalau tengok lagi jauh macam kopi kan. Parit-parit dia tu. Air dia tu bau sedut. Memang air dia daripada tanah gambut. Maka air dia tu memang untuk buat minum. Tapi boleh tak ambil wudu? Boleh tak basuh berak? Boleh, sebab dia air mutlak. Jadi air mutlak ni cerita dia air asal air yang Allah ciptakan. Tak kira rupa color dia macam mana, kalau dia keluar macam tu, dia turun macam tu, itulah dia air mutlak. Maka sifatnya air ni suci, physically-nya boleh kita sentuh, dan dia boleh remove najis, boleh remove hadath, ya, dengan sifatnya menyucikan. Selesai, ya. Selesai. Sebab tu kalau kita jumpa air atas gunung tiba-tiba bau busuk, pekat, bau lumpur, tapi dia keluar begitu, maka itu air mutlak. Ya, soal tak boleh minum, tak mampu minum, itu lain cerita. Tapi untuk bertaharah, dia valid, dia sah. Okey, selesai. Yang kedua, air musyammas. Ya, ni orang-orang ngaji sekolah kamu Johor memang pakar bab ni lah. Ya, air musyammas. Ya, air musyammas ni asal perkataannya ada syamsun. Apa syamsun? Syamsun artinya matahari. Ada cerita matahari kat sini. Air musyammas ni jarang nak jumpa dah. Ya, tapi jangan kata tak ada. Iaitu air ni suci, physically suci, ya, dan juga menyucikan sebab dia air mutlak asalnya. Dia air mutlak. Cuma, ya,
Makruh kita gunakan dia sebab apa? Sebab air ini ditakung dalam bekas yang diperbuat daripada bekas yang boleh berkarat. Bukan emas dan perak. Emas perak memang tak karat. Kalau kita ingat, kita dulu pernah duduk kat kampung atau kat taman-taman perumahan, kat felda-felda, takungan air tu kadang-kadang ditakung dalam tong drum. Tong drum ni kadang-kadang dia boleh berkarat, berjana. Maka air tu kalau dijemur pada panas matahari, kita gunakan untuk bertaharah, hukumnya makruh. Boleh tak? Boleh. Sebab tu dalam mazhab lain, selain mazhab Syafi'i, kita tengok air ni dua je, air tahir, ghairu tahir. Suci kan tak suci. Tapi mazhab Syafi'i dia detailkan lagi. Musyammas ni air mutlak. Cuma oleh kerana dia dipengaruhi oleh sinar matahari yang panas, sehingga sekira-kira dia jadi mudarat. Sebab air bila batal ditakung pada bekas berkarat, dia akan keluar bahan-bahan kimia tu yang menyebabkan air tu mengandungi bahan-bahan tu. Bila kena pada kulit kita, dia akan jadi kesan. Ada kata boleh memudaratkan kulit, menjadi sopak dan sebagainya. Jadi sebab apa? Air ini jadi makruh digunakan pada tubuh badan saja. Basuh baju tak makruh lah, basuh sajadah tak makruh. Sebab dia tak akan beri kesan buruk pada tubuh, pada pakaian dan tempat, pada benda. Tapi yang berlaku makruhnya pada tubuh badan saja. Jadi air ini boleh guna kalau dah tak ada air lain. Tapi seeloknya tak payah guna sebab makruh digunakan. Dan syaratnya jadi makruh, jemur dalam bekas yang berkarat. Jadi kalau tong PVC panas air tu pun tak. PVC tak karat kan? Dan ini pun banyak tong PVC. Tapi jika air tu digunakan untuk basuh pakaian lain, maka taklah jadi makruh. Atau air tu kemudian dah sejuk, maka taklah makruh. Begitulah. Air ni tak dibahaskan sangat dalam cerita-cerita mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i didetailkan supaya kita kalau boleh elak daripada menggunakan air musyammas, air yang terkena panahan matahari dalam bekas yang boleh berkarat. Okey. Seterusnya air, ini panjang sikit, mungkin kita akan sambung nanti. Air musta'mal. Air musta'mal ni air yang dah kena guna, air second hand lah, bahasa mudah. Air second hand ni, ni Ustaz Rohaili je sebut air second hand, tak pernah dengar lagi air musta'mal orang kata air second hand. Tapi memang second hand lah. Musta'mal ada perkataan yang amal, air yang dah diguna, pakai. Air ni suci, tapi dah tak boleh menyucikan. Air yang suci, tapi dah tak boleh digunakan untuk bersuci. Macam air teh tadi, dah guna kan? Suci tak air teh? Suci, tapi boleh tak bawa seberak? Jangan buat hal bang. Boleh tak buat ambil wuduk? Tak boleh lah. Mandi wajib? Jangan buat hal. Air musta'mal ialah air yang kurang dari 2 kolah yang telah digunakan bagi mengangkat hadas pada basahan pertama, pada wuduk yang wajib dan mandi wajib. Itu yang pertama. Artinya air yang kalau kita takungkan, dia tak cukup 2 kolah. 2 kolah ni macam-macam ukuran dia. Boleh tengok dekat Google macam mana. Tapi yang mudahnya, dulu kita ingat satu hasta suku, kali panjang, kali dalam, kali lebar. Itulah dia ukuran dia. Ukuran 2 kolah. Jadi kalau air itu tak cukup kadar itu, dulu guru saya sebut, kalau dulu kita ingat, dulu kita ada tin biskut 4 segi tu, tin minyak tanah panggil. Dia sebut dulu 11 tin minyak tanah. Ngaji kat Johor dia sebut gitu je. Jadi anggaran tu ada dalam kepala begitu je lah. Dan anggaran ni macam-macam lah. Ada yang bermazhab macam-macam Jadi detailnya, liternya nanti kita rujuk Maka air ni kalau ditakung, sebab kita dah guna basuhan pertama, basuhan kedua tu dah jadi, sebab air basuhan pertama biasanya ada kesan-kesan daripada tubuh badan kita. Dan kita tak mandi pun dalam kesan begitu, kan? Bayangkan kita semua tak takung, kita semua release air tu keluar terus. Artinya, perasan tak? Ada di surau, di masjid, ada kolah wuduk kan? Air jadi basuh muka tu jatuh balik. Jadi air tu kalau kurang kuantitinya daripada 2 kolah, maka air tu tak boleh digunakan untuk orang kedua, ketiga. Tapi oleh kerana yang berlaku pada hari ini, kolah di masjid dan surau memang lebih daripada 2 kolah,
maka dia harus digunakan sebab air itu kekal jadi mutlak. Ya. Ni kita ni satu. Ya, kadang-kadang perasan tak dekat bilik air kita yang comel yang kecil tu ada satu kolah PVC yang bentuk tiga segi tu atau bentuk pai tu. Ya, itu cukup tak dua kolah? Itu tak cukup dua kolah. Itu kecil tu. Ya. Maka yang itu kalau kita buat ambil wuduk dalam tu air bertakung dan kemudian dia jatuh balik, maka dia jadi air musta'mal. Air tu tak najis tapi tak boleh guna untuk membersihkan diri daripada hadas dan najis. Tu. Ya. Air basuhan pertama yang jatuh kita takungkan. Atau air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dan air itu tidak berubah atau bertambah timbangannya. Ya. Jadi air yang dah kita takung untuk najis, air itu sikit lah, ya. Jadi kita tak boleh guna, malah boleh jadi air mutan najis. Dan air ni, air musta'mal ni ada 3 jenis. Yang pertama air tadi, air yang kurang kadar 2 kolah, kesan daripada wuduk dan mandi wajib basuhan pertama. Yang kedua air mutaghayyir, air yang telah berubah rupa asalnya. Ya, rupa asalnya sama ada dengan bau, rasa atau warnanya. Katalah air kolah tadi memang banyak 2 kolah. Tapi ya, bila mana dia dah berubah bau, rasa dan warnanya disebabkan najis yang telah masuk padanya, maka air itu dikira air yang najis. Ya, dia bukan air musta'mal lagi. Ya. Jadi sebab itulah kalau kolah kita tu, ya, kolah surau atau masjid kita, ya, bila mana kita tengok banyak tak cicak kan, kadang-kadang kita geli nak ambil wuduk kan. Tapi kalau kita komor dan kita rasa air tu masih okey, air tu suci. Tapi kalau kolah tu besar tapi kita tengok tak cicak tu macam dah tebal, ya kan, dan kita komor rasa masin, air tu dah najis. Tak kira lah 8 kolah pun dah kira najis, ya, tuan-tuan. Satu lagi yang mudah kita nak rujuk adalah kalau kat swimming pool, ya, kita bercuti mana-mana kan ada swimming pool, kita terjun junam gitu, zoom, percaya tak? Boleh percaya ke dalam tu tak ada orang kencing? Yang berenang tidur kerah muka macam blur tak blur tu kan, buat benda tu, berenang lepas tu berhenti kejap tu. Kadang cakap dengan kita lepas tu muka macam neran ni, melepas lah tu. Okey. Jadi sebab itulah, ya, bila mana dah begitu keadaannya, maka kita kena tahu bahawa ada orang kencing. Dan nak tahu air itu najis tak najis adalah pada perubahan yang berlaku. Berubah bau atau warna atau rasa, maka najislah dia. Selagi mana tak berubah, ya, kita mandilah ramai, mana-mana kencing semua dalam swimming pool sebab air itu banyak, jadi berenang macam biasa, ya. Tapi kalau ada orang kata, tanya, bos, ni air laut ke air sungai, ya? Air macam masin, masuk air laut ke air ni? Bang, air itu dah najis, ya bang. Sebab, ya, jumlah perubahan telah berlaku walaupun air itu melebihi kadar 2 kolah. Jadi masa tidak mengizinkan kita untuk menyambung lagi. InsyaAllah saya akan ulang, ya, bab bahagian air ni pada pertemuan minggu hadapan dengan lebih detail, ya, dan boleh muatkan juga persoalan-persoalan yang perlu ada. Ya, ada soalan? Mana ada soalan? Ada soalan, ya. Okey, saya tengok respon beberapa soalan yang telah sampai pada kita. Ustaz, maknanya batu dan tisu kertas, benda-benda yang kesat itu hanya boleh diguna bila tiada air saja. Okey, untuk istinja, ni kita akan masuk bab istinja ni, tapi oleh kerana soalan ni dah berjalan begini, ya, saya akan jawab terus, ya, Puan Rosnita Yasin. Untuk istinja, ya, menggunakan selain air ni, pakai tisu kesat, ya, pakai batu, tak pakai batu lah kita, ya, kayu dan sebagainya, tisu lah, tisu benda kesat dan kering, ya, maka kita kena pastikan, ya, keadaan najis yang keluar daripada tubuh kita, daripada kemaluan kita itu tidak merebak, ya. Kalau perempuan pada ruang farajnya saja, kalau punggungnya dia tidak mereleh sampai ke papan punggung atau ke peha, bau, boleh guna tisu. Dan guna tisu walaupun tanpa air dah sah, ya. Dengan 3 kali tisu atau 3 jenis batu sekurang-kurangnya, ya, sampai hilang najis, ain najis tu. Memang sifatnya bau dan, ya, warnanya mungkin tak hilang, tapi ain najis tu dah remove dengan tu, maka dikira sah. Tapi tetap afdalnya dengan
dengan air lah kalau ada air. Soalan seterusnya, Wak dari Sekincan, baru kali pertama tengok ustaz. Wak tinggal seorang-seorang, tak mampu Wak nak basuh baju hari-hari. Kalau baju jubah serban Wak ada bau yang tidak menyenangkan untuk solat, macam mana ustaz? Boleh bagi nasihat? Wak, kalau pergi nama sembahyang jemaah ni Wak, memang pastinya syaratnya, adabnya kena pastikan kita memberi selesa pada jemaah. Sebab bila sembahyang jemaah ni kita mendekat, melurus, merapat. Sebelum PKPP ni pun, asal hukum macamnya begitu. Maka seorang yang nak datang solat di kalangan orang banyak, dia kena pasti hadir dengan keselesaan. Basuhlah Wak. Wak kenapa tinggal seorang-seorang? Nikah lagi seorang Wak. Nikah dengan seorang. Dia tu orang kampung Wak tu yang boleh nguruskan Wak. Ataupun Wak pastikan baju tu janganlah sampai bau. Kalau malas basuh sangat pun jangan sampai bau, hapak, perik dan sebagainya. Sebab inilah masalah kita hari ini. Kita rasa kita orang memperagakan Islam, tapi bab kebersihan kita tak sampai pada peringkat yang Rasulullah pamerkan, Rasulullah tinggalkan. Kelak yang mimpi hantu tadi Ustaz, memanglah. Itu je soalan ni. Okey, alhamdulillah. Kucing datang tempat solat dan duduk dekat saya dan tuannya sedang solat, dikira najis ke tempat itu? Kucing ni ada speciality untuk kucing, keistimewaan kucing. Rasulullah pernah sebut tentang dia adalah binatang yang berkeliaran hidup dengan kita. Sebab tu kalau dengan jilatan dia pun, jilat binatang yang tak boleh dimakan, air dia najis. Tapi kalau kucing dijilatannya sikit tu dimaafkan. Bulu-bulu kucing dimaafkan. Tu special kucing. Di antara binatang al-mutawwifin, mutawwifat. Binatang-binatang yang berkeliaran hidup dengan kita dimaafkan. Ada hadis khas memang tentang kucing. Okey, selesai dah rasanya. InsyaAllah kita akan berbicara lagi, berjumpa lagi pada pertemuan akan datang minggu hadapan di hari dan waktu yang sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada harapan doa, kita doakan sama-sama. Aminkan sama-sama doa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya munjil halka, ya syahida kulli najwa. Kepada bunjua kami bermohon meminta sudi apalah kiranya Kau berkati pertemuan kami ini dan diampunkan segala dosa-dosa kami juga ya Allah. Ya Allah, hindungilah kami daripada segala bara bencana, malapetaka, wabak, penyakit yang sedang melanda demi kelangsungan hidup kami. Ya rahmatilah hidup kami dengan kesudian kami menghadiri majlis ilmu seperti ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak dosa dan tidak ada siapa yang mengampunkan dosa kami melainkan Engkau jua ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya kami, Tuhan kami seberkekurangan dan banyak kelemahan. Maka bantulah kami mengurus kehidupan ini dengan mentaati-Mu, dengan rahmat dan bantuan daripada-Mu ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma tahassanna bidhil jabarut wa atasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Israf 'anna hadha ad-da' wal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ampun, maaf sekali lagi, terima kasih atas kehadiran semua. Mohon diperpanjangkan kuliah pengajian ini untuk rakan-rakan kita yang tak sempat hadir. Moga-moga ilmu ini dapat dikongsi bersama dan menarik mereka untuk hadir sama dalam pengajian pada minggu hadapan insya-Allah. Moga ada jariah kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.